Good morning. Welcome to WWDC. And welcome to Apple Park for this very special day of announcements about our latest technologies and platforms. Yo guys, and welcome to video. So hari ni Apple baru je release iOS terbaru, iaitu iOS 17 untuk release masa iPhone 15 dan juga 15 Pro keluar nanti. Tapi untuk developer, untuk orang yang kita ni yang still pakai iPhone 14 and 14 Pro, boleh dapat juga, tapi later next month kalau tak silap aku, sebab dia release officially publicly pada September 2023. So, apa benda yang baru dengan iOS 17 yang kau patut tahu? Tapi apa yang kau perlu ambil tahu juga adalah ni adalah orang kata add-on untuk features yang sedia ada. Lepas tu akan release lagi a few features in the future sebab dia orang tengah buat testing lagi ataupun sekarang tengah version developer beta lah. Alright, sekarang kita dah install developer version. So sekarang aku akan jelaskan dekat korang satu-satu untuk iOS 17 dalam aku punya iPhone 14 dan juga 14 Pro. Alright, first thing first, mestilah aku nak cerita pasal features yang agak menarik, that is AirDrop. Mungkin orang yang tahu cakap AirDrop ni macam benda yang sama je, tapi kali ni Apple dah enablekan data untuk korang guna untuk transfer data. Basically korang boleh hantar time pasangan ataupun orang yang korang nak transfer tu duduk berjauhan ataupun tak within range. Sebab contohnya biasa kita akan guna AirDrop untuk transfer file besar-besar kan, so that's why dia guna Wi-Fi. Tapi kali ni dia boleh guna data untuk transfer file. Benda ni sangat menyenangkan kalau macam kita nak cepat, lepas tu kita nak keluar, and at the same time korang juga ada data, tak ada masalah untuk buat AirDrop. Contohnya dekat iPhone korang. Benda yang agak questionable juga adalah kalaulah video tu ataupun file tu besar sangat-sangat, adakah Apple enablekan that feature untuk korang guna? Kalau tak, korang akan makan data. Dan yang tak pasti juga, adakah aku boleh transfer AirDrop still orang tu berjauhan dah, tak perlu hantar guna iMessage ke ataupun benda-benda lain macam tu. Aku pun bersoal juga macam korang, boleh ke transfer AirDrop kalau memang dah duduk jauh? Yang tu aku rasa memang tak, sebab korang perlu macam jumpa dekat-dekat untuk enablekan AirDrop, dan later dia akan activate untuk guna data dalam AirDrop. Lepas tu Apple widens dia punya penggunaan NFC untuk korang pindahkan korang punya kontak. Contohnya macam name drop. Feature name drop ni sebenarnya dia lebih kurang macam tag je, tapi dia buat iPhone boleh guna that feature sebab biasanya kita guna NFC ni untuk certain things lah kan. Apple sangat limited sebenarnya dengan dia punya features penggunaan NFC ni, tapi kali ni dia widens it a bit so that kau boleh nampak yang diorang pun boleh buat something cool dengan NFC. Tapi benda ni lebih kurang macam proprietary untuk telefon iPhone saja. Kalau dengan Android, obviously tak boleh buat. Tapi dia bukan khas untuk iPhone je. Apple Watch pun boleh function juga untuk name drop, untuk korang sharekan korang punya kontak sama ada email ataupun kontak. So dua device ni memang support name drop. Next one is contact poster. So benda ni basically dia buat profile untuk iPhone korang. Untuk contohnya macam kalau ada orang call, kau akan nampak gambar dia, kau akan nampak dia punya nama, which is uniqueness untuk apa, contohnya macam dia ada font, nama dia Chinese, in Chinese. So benda tu akan buatkan dia punya ID is a bit unique. Menariknya pasal ID ni, dia unik kepada korang sendiri tau. So kalau macam aku buat profile aku, orang yang aku call tu akan nampak profile tu, bukan orang tu yang ubah aku punya profile. So there's a bit difference berbanding dengan yang lain kan. Dan benda ni bagi aku quite cool lah. Rasa macam zaman-zaman Facebook, bila nampak aku punya kontak, aku punya profile, orang tahu tu adalah aku. Benda ni juga bukan just basically gambar, korang juga boleh letak emoji dan banyak lagi. Lepas tu aku nampak yang Apple pun buka this option untuk letak dalam WhatsApp ke, korang punya Telegram ke. So benda ni lah yang buatkan Apple rasa macam a bit complete, and tak ada rasa macam eksklusif just untuk calling FaceTime je ataupun FaceTime call lah. Lepas tu untuk FaceTime kali ni korang dah boleh hantar video guna FaceTime so that korang tak miss the moment. Yang ni aku tak berapa nak faham sangat macam mana how it works, sebab dari segi pandangan mata layman aku kata korang just basically hantar video je. Macam dia basically message ada video untuk FaceTime. Apple juga letak satu lagi apps dalam iOS 17. Macam mana nak tahu? Dia akan ada dekat korang punya fresh install iOS 17.
that is Journal. So app ni sebenarnya korang just basically ada Google Keep, basically a fancy version of Google Keep untuk aku. So kalau korang ada special moment yang korang nak letak dalam tu, boleh je korang letak and buat create korang punya profile sendiri. Tapi banyak je apps lain dekat Google Store ataupun Apple App Store kan untuk korang install Journalist ataupun Journal tu. But kali ni Apple nak nampak, Apple nak ada dia punya sendiri app, dan korang boleh lock korang punya Journal tu, tak nak bagi orang baca menggunakan korang punya Face ID ataupun basically Face ID je lah. Tapi aku nampak benda ni macam ada potential lah untuk orang basically stuck dengan kau punya iPhone tu untuk menulis ataupun untuk buat karangan sendiri. Mungkin dia orang pun ada template yang menarik untuk orang tiru. And then ada benda lah yang aku rasa macam a bit kelakar, that is standby feature. So basically standby feature ni adalah alarm clock ataupun jam korang tidur tengah-tengah malam ataupun waktu tengah cas. So untuk this feature sebenarnya untuk activate, korang kena mendatangkan ataupun letak phone korang ni landscape. So kalau korang letak macam ni, dia akan enablekan that feature untuk korang nampak sama ada jam, widget dan sebagainya. Cuba korang teka feature ni daripada mana. Boleh teka tak? Kalau korang pakai Apple Watch mesti tahu. So kalau korang nak tahu, Apple Watch ni kalau korang charge time tengah mendata ataupun landscape, dia akan keluar that jam dan juga tak adalah widget. Tapi untuk iPhone punya version sama juga, konsep dia lebih kurang sama. It's just a nice feature. To me dia macam tak berguna sangat sebab most of the time jam aku ataupun iPhone aku ni sentiasa run flat dekat atas katil. Lepas tu korang boleh enablekan certain things, contoh macam nak activatekan widget, tengok kalender, tanya Siri dan sebagainya, akan dapat enablekan dalam standby feature tu. Untuk iMessage pula, kali ni kita dah tahu yang Apple senang je nak buat stiker dalam dia punya iMessage kan, ataupun basically stickers lah. Tapi kali ni Apple juga memudahkan lagi korang untuk enablekan live sticker tau. So basically kalau ada video ataupun GIF, korang boleh buat benda tu sebagai stiker. So that's a very convenient untuk buat instead of pergi dekat apps. Live sticker is a thing tau. So korang boleh letak dekat korang punya iMessage, dan kata Apple juga dia akan support untuk third party punya chat. Contohnya macam WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Cakap pasal chat lagi lah kan, untuk orang yang selalu update dengan contohnya macam pasangan korang tengah balik kan, dekat sini Apple letakkan feature check-in. So maksudnya dekat sini kalau korang berpasangan pergi jalan-jalan dengan kawan kan, lepas tu bila dia orang dah balik, just nak make sure yang kawan korang ataupun adik korang tu balik rumah dengan selamat, korang boleh buat enablekan check-in punya feature. So that korang tahu, kalau contohnya orang tu tak dapat balik dengan masa yang tertentu, dia akan tunjuk battery percentage, dia akan tunjuk network, dan juga dia akan tunjuk location dekat mana orang tu berada. So that kalau macam ada emergency, dia orang boleh datang dekat situ and ataupun buat panggilan polis ataupun ambulans in case berlaku apa-apa. So benda ni bagi aku sangat-sangat bagus untuk keep track dengan pasangan korang ataupun family members korang. Lepas tu Apple Maps sekarang dah boleh guna offline. Ya, basically Maps guna offline je lah untuk Apple Maps. Benda yang agak menarik bagi aku adalah AirPlay in Hotel. Sebab benda ni kalau ikutkan sangat-sangat jauh untuk third party. Apple tak pernah lagi aku rasa enablekan orang untuk guna dia orang punya servis untuk sewa tau. So this is the first time aku rasa aku nampak yang Apple nampak dia nak approach dekat ekosistem. Contohnya macam orang suka travelling ni kan, and buatkan enablekan this feature. Sebab kalau kau nak guna AirPlay in Hotel ni perlu QR code untuk enablekan. So this is the first time untuk Apple ubah letak dekat hotel, sebab dia tahu orang memang travel nak dengar lagu sendiri, nak tengok channel sendiri dan macam-macam lagi. And then konsep yang sama juga, that is SharePlay. Biasanya kalau korang keluar dengan kawan-kawan kan, dalam kereta especially, dan kereta tu support Apple CarPlay, so seorang je yang boleh control that Apple CarPlay once dia connectkan dengan phone tu. But this time Apple enablekan untuk group. Contohnya macam korang nak playkan lagu korang sendiri, hanya ada dalam phone korang je, so that korang tak perlu nak pinjam phone kawan korang tu yang tengah drive. So dekat sini Apple enablekan SharePlay untuk mainkan lagu. Aku tak pasti sama ada boleh enablekan satu list untuk buat dalam trip tu saja ataupun dalam kereta tu saja bila satu group ataupun tak. But this is a nice feature
untuk orang share play music tanpa perlu macam bagi pinjam and disturb time tengah driving. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal iOS 17 ni. Ada certain things yang aku rasa macam tak perlu cover sebab kebanyakan WhatsApp pun dah ada tak, macam slide untuk reply tu macam biasa je. But apa yang aku boleh cerita juga adalah Apple ataupun iOS 17 ni dia dah support ataupun bagi warning untuk orang ataupun untuk budak, bagi tahu yang korang terlalu rapat dengan skrin tu, so prefer jauhkan sikit untuk bagi korang tengok konten yang sedia ada. Benda ni ada dua, that is dekat iPad dan juga dekat iPhone. Tapi korang tahu tak benda yang kelakar? Bagus sebenarnya feature ni untuk tak nak bagi orang macam terlalu attach, terlalu dekat dengan skrin. Tapi apa yang ironiknya dekat sini? Apple baru sahaja announce Vision Pro. So benda tu like basically melekat skrin dekat mata. Other than that, ada juga aku nak cover that is dekat watchOS ni sebenarnya korang dah boleh ada widget. Benda ni sepatutnya dah lama ada. Lagi menyenangkan, lagi straight to the point dan juga rasa sangat-sangat function. Sebelum ni hanya ada dekat Android tau, yang mana kau perlu swipe kiri dan kanan. Tapi kali ni Apple enablekan that widget melalui Digital Crown. So yeah, welcome Apple, welcome ke dunia Wear OS. Okay, tu je lah iOS 17 to you guys, iPhone 14 and 14 Pro. Tapi kau perlu tahu juga yang semua feature ni tak semestinya dekat sini je. Masa release iPhone 15 dan juga 15 Pro akan ada juga feature baru yang akan datang. Dan untuk support iOS 17 ni bermula pada iPhone XS. Dekat sini secara officialnya iPhone X adalah iPhone yang pertama dalam Apple punya line up yang ada notch tak support iOS yang baru. Macam biasa guys, if you like, subscribe, so keep smiling and see you guys on my next video. Bye!